أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير ولا تعسير رب تمم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipertemukan lagi bagi sesi pembelajaran PDPR PKP 3.0 2021 Sekolah Rendah Agama Pekan Semenyih. Kita bertemu dalam mata pelajaran Tilawah Al-Quran tahun 6 bagi minggu yang ke-18 insya-Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada 12 Syawal 1442 Hijrah bersamaan 24 Mei 2021. Jadi murid-murid bolehlah membuka Al-Quran pada surah Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21, pada muka surat 411, ayat 1 hingga 11. Kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
balil zalimuna fi dhalalim mubin. Baik, kita teruskan dengan mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Luqman yang telah kita baca tadi. Yang pertama pada ayat 1 iaitu terdapat hukum mad lazim harfi musaqqal. Erti harfi musaqqal, mad lazim harfi musaqqal bermaksud huruf mad bertemu dengan huruf mati dalam satu huruf yang terdapat di permulaan surah. Fawatihus sur, iaitu permulaan surah, dan diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, didengungkan, dipanjangkan dengan kadar 6 harkat. Cara bacaan yang betul, alif lam mim. Sebelum masuk mim tu, kita panjangkan huruf lam itu 6 harkat. Sebab hukumnya mad lazim harfi musaqqal. Huruf musaqqal. Musaqqal artinya berat. Masukkan atau diidghamkan. Hukum yang kedua pada kalimah yang berbunyi ayatu. Terdapat hukum mad badal kat sini. Erti mad badal iaitu apabila berkumpul dua hamzah dalam satu kalimah dan digantikan hamzah yang kedua itu dengan huruf mad mengikut baris hamzah yang pertama. Kadar panjang dia 2 harkat. Asal dia ialah ayatu. Alif tu mati, digantikan huruf alif itu kepada hamzah. Huruf alif tu asal dia huruf hamzah. Digantikan huruf hamzah itu kepada huruf mad, iaitu dipanjangkan 2 harkat. Ayatu menjadi ayatu. Tilka ayatu. Macam tu. Okey. Yang ketiga, terdapat hukum mad wajib muttasil pada kalimah ulaika. Dipanjangkan 4 atau 5 harkat pada ayat yang kelima. Erti mad wajib muttasil iaitu huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Manakala yang keempat, hukum yang keempat pada ayat yang keenam, terdapat hukum ikhfa hakiki. Kita dah tahu huruf ikhfa hakiki ni ada 15, iaitu ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qa, ka. Apabila nun yang tak ada tanda mati, kosong dekat atas dia, ataupun tanwin yang kaki panjang sebelah dekat atas, baris 2 atas, baris 2 bawah dan 99 bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang saya sebutkan tadi, hendaklah disembunyikan bunyi nun mati atau tanwin itu ke dalam huruf salah satu huruf 15 yang ditemui dan didengungkan 2 harkat. Menjadilah bunyi dia sabilillah. Kita tak bunyi an lagi. Sembunyikan nun mati itu ke dalam huruf yang ditemui, huruf sin. Sabi, dengungkan 2 harkat. Seterusnya hukum yang kelima iaitu terdapat hukum iqlab pada ayat yang ke-10. Erti iqlab ini ialah menukarkan bunyi nun mati atau tanwin beserta dengan kepada huruf mim beserta dengan 2 harkat dengung. Contoh, wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'an. Kita tak bunyi baca fa'am. Kita renggangkan bibir atas dengan bibir bawah seolah-olah ada sehelai kertas yang memisahkannya, didengungkan 2 harkat. Fa'an batna. Okey, seterusnya hukum yang terakhir iaitu pada kalimah ayat yang ke-11 terdapat hukum idgham ma'al gunnah, iaitu idgham beserta dengung. Apabila nun mati ataupun tanwin baris 2 atas yang kaki dia panjang sebelah, baris dia tak selari, 2 atas, 2 bawah dan 99 bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun, hendaklah didengungkan 2 harkat. Masukkan idgham, ya. Jadi cara bacaan dia, balil zalimuna fi dhalalim mubin. InsyaAllah. Seterusnya, sedikit penerangan mengenai surah Luqman. Latar belakang surah Luqman dinamakan surah Luqman kerana hanya satu kisah sahaja. Kisah ini tidak akan berulang di surah lain yang mengandungi 34 ayat sahaja. Surah yang ke-31 dalam Mashaf, dalam Al-Quran, yakni surah sebelum Ar-Rum, dan selepas surah ini adalah surah As-Sajadah.
Surah ni juga dinamakan surah Makkiyah. Ibnu Abbas turun selepas surah Al-Saffat dan sebelum surah, mengikut Ibnu Abbas, turun selepas surah ni turun selepas surah As-Saffat dan sebelum surah Saba. Okey, baik. Terdapat rahsia pelajar cemerlang ya dalam surah Luqman ni. Apabila ini rahsia pelajar untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, hendaklah kita mengamalkan surah Luqman ini sebelum tidur. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia apabila kita mengamalkan surah ini akan dipermudahkan setiap urusan kita, mudah untuk memahami pelajaran insya-Allah dan mendapat pertolongan dari Allah ketika dalam kesusahan insya-Allah. Sadaqallahul azim.